Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kembali lagi kita dalam What The Fakta, episod kedua di mana ia sebuah rancangan yang mampu membuatkan anda rasa bijak di tempat kerja, di kedai mamak maupun di acara keluarga. Terima kasih kerana jemput saya. Banyak job. Dalam rancangan ini, kami akan paparkan fakta-fakta di sebalik kewujudan sesuatu benda yang bakal buat anda terfikir kenapa anda tak pernah fikir tentangnya sebelum ini. Gula. Jika diambil secukupnya, dunia kita pasti indah saja. Jika diambil berlebihan, pasti membawa bencana. Gula sememangnya penting dalam kehidupan kerana secara amnya, gula mengandungi glukos yang diperlukan sebagai sumber tenaga. Aku tahu gula datang daripada tebu. Tu je lah nak cakap sebab aku tahu garam datang daripada laut. Okey, macam ni. Okey, dia punya konsep adalah kenapa aku tahu gula datang daripada tebu sebab dalam bahasa Inggeris sugar cane. Ahli sejarah memperkatakan bahawa gula diperkenalkan daripada tanaman tebu pada tahun 8000 sebelum Masihi yang mula digunakan oleh penduduk tempatan di Papua Nugini. Ini menjadikan gula antara bahan masakan paling tua di dalam dunia. Pada abad ke-16, harga gula dikatakan sangat tinggi sehingga mencecah 5 pound sterling sesudu teh di London. Apa yang menariknya, semua hidangan mengandungi gula, namun ia juga boleh ditemui di dalam makanan yang tidak kita jangkakan, seperti sos tomato, air tonik, kuah salad tanpa lemak, bahan perapan dan juga roti. Gula sememangnya enak jika dimasukkan di dalam masakan. Namun seperti biasa, apa saja yang diambil secara berlebihan pasti akan membawa keburukan. Antara penyakit yang boleh disebabkan oleh gula yang berlebihan adalah diabetes, obesiti, penyakit jantung dan kanser pankreas. Namun begitu, selain daripada manusia, terdapat juga haiwan yang menyukai gula. Alah, yang burung yang boleh ghostan tu. Alah, kau letaklah visual tu kat situ. Orang tahu. So okey betul. Okey betul. So aku tahu hummingbird ni dia sukakan gula sebab aku pernah tengok dia macam pergi, lepas tu dia sedut dekat celah bunga tu. Lepas tu dia sedut lah. Seperti contoh, kuda sering diberikan ketulan gula sebagai jajanan dan semut yang sudah tentunya mengabdikan diri sepanjang hidup untuk bekerja mencari gula. Sama seperti semut, kita juga memerlukan gula sebagai sumber tenaga melalui makanan. Namun, apa yang menariknya adalah sebanyak mana gula yang wujud dalam makanan kita tu. Dalam segmen uji kaji kali ini, masih lagi dalam tema yang sama, kita akan saksikan berapa banyak gula yang ada dalam makanan kita sehari-hari. Baiklah, anda sudah pernah mendengar bebelan daripada hos-hos yang lain yang sangat bilimiah dan juga sangat-sangat acah-acah pandai. Kali ini dalam segmen, iaitu segmen uji kaji bersama saya, Profesor Pandainya. Disebabkan episod kali ini tersembang pasal gula, jadi saya akan buat eksperimen dan uji kaji terhadap makanan-makanan di pasaran yang dikatakan mempunyai banyak gula dan juga makanan-makanan sihat yang dikatakan tak ada gula tapi sebenarnya banyak gula. Nak tahulah kan? Kepada makcik-makcik di luar sana yang tidak tahu macam mana untuk mengira kalori ataupun gula dalam makanan anda, hanya anda perlukan sudu teh ataupun sudu biasa dan anda kena ukur saja satu cedok bersamaan dengan 4 gram. Jadi selalunya dekat belakang tu ada tulis nutrition fact, ada tulis sugar, dan tulis berapa sudu, dan tulis gram. Kalau anda Google berapa gram dalam satu sudu teh untuk gula ialah 4.2. Tapi sebabkan kita orang Malaysia suka diskaun, suka nombor yang kecil, kita akan round up jadi 4 gram saja untuk satu sudu. Selalunya kalau mak-mak korang malas nak buat air kepada tetamu, mereka akan hidangkan air ini, iaitu air laci berperisa laici. Takkanlah perisa lain kan? Air ini sangat popular di kalangan masyarakat kita, terutamanya Melayu, kerana air dalam ini ialah air laici. Siapa-siapa makcik-makcik memang tahu makanan ini adalah laici, dalamnya mengandungi laici dan juga ada air sirap laici itu. Tapi berapa banyak gula yang ada dalam makanan ni sebenarnya? Jom kita tengok. 10 sudu gula. Ini belum tentu lagi mak kau cakap, air ni tak manis lah, tak cukup manis lah, bapak kau cakap tak manis. Tambah lagi gula. Kau tengok, berapa banyak gula korang dah habiskan dekat dapur tu. Seterusnya pula ialah air berkarbonat yang sangat popular dekat Malaysia. Sampai adik-adik, anak-anak kecil semua minum. Tetapi tahukah anda berapa banyak gula dalam air berkarbonat ini? Inilah dia jumlah gula yang anda berikan kepada anak anda untuk mereka diam ketika di dalam mall ataupun di pasar raya. Tapi tahukah anda, gula akan buatkan budak hyper. Jadi mereka akan menangis seterusnya kerana anda memberikan mereka gula, jumlah tenaga yang banyak, dan mereka akan dapat sugar rush. Setiap yang berlaku dalam kehidupan kita seringkali dikaitkan dengan logik dan mantik akal. Maka mari kita kaji logik di setiap perkara yang pelik pernah berlaku dalam hidup kita sehari-hari ini dalam segmen Logik Mantik.
Pernahkah anda tertanya kenapa kita perlu guna garfu ketika makan? Kenapa kita perlu guna garpu untuk makan? Kenapa aku kena susahkan diri tak tanya soalan tu entah? For the sake of this conversation, aku okey, pernah. Penggunaan sudu sudah memang maklum mempunyai kepentingannya. Kalau tak, macam mana nak cedok kuah? Ataupun makan aiskrim. Manusia menggunakan sudu untuk mengambil makanan yang sukar dikendalikan dengan tangan. Tetapi, penggunaan garfu itu lebih kurang sama saja fungsinya dengan penggunaan tangan. Jadi, apa penjelasannya? Aku assume dia asal garpu ni daripada Spain. Sebab perkataan garpu, apa saya gelak? Kenapa aku gelak? Betul lah. Sebab perkataan garfu itu adalah bahasa pinjaman daripada Spanyol yang pernah menjajah kita suatu ketika dahulu. Spanyol pernah jajah kita kan? Tak pernah ke? Garfu pertama kalinya digunakan semasa zaman pertengahan. Bangsawan Itali memperkenalkannya di abad ke-11 dan bermula daripada itu, penggunaan garfu meluas ke seluruh dunia sehinggalah hari ini. Berkemungkinan besar, garfu digunakan untuk digandingkan dengan sudu dan memudahkan seseorang itu untuk makan. Terdapat beberapa fakta menarik tentang garfu. Pada asalnya, penggunaan garfu tidak diterima kerana disifatkan sebagai tidak sopan oleh sesetengah masyarakat. Contohnya di Thailand. Terlalu obses dengan Illuminati apa semua tu. Macam contohnya jangan pakai ni sebab bentuk segitiga apa semua. Garpu tu mungkin ada bentuk tongkat setan. Percaya ataupun tidak, memang ada orang macam tu. Betul ke? Betul! Garfu juga mempunyai imej negatif kerana sifatnya yang menyerupai tongkat syaitan mengikut kepercayaan sesetengah masyarakat. Masih lagi dalam topik makanan, kita akan saksikan apa lagi makanan yang dikatakan kurang gula dan juga terlebih gula serta lebih banyak lagi sajian fakta untuk anda. Jangan ke mana-mana, semuanya dalam What The Fakta selepas ini. Masih lagi dalam tema yang sama, kita akan saksikan berapa banyak gula yang ada dalam makanan kita sehari-hari. Anda mungkin seorang pelajar universiti ataupun seorang yang bujang yang tidak punya girlfriend kerana anda tidak punya duit. Jadi bila anda tak ada duit, anda membeli 3-in-1 punya minuman coklat ataupun minuman-minuman tenaga. Mungkin anda rasa jimat kerana ada 3 benda dalam satu paket ini. Tetapi berapakah kandungan gula dalam minuman 3-in-1 ini? Jom kita lihat. Itu dia. Lihat, dalam kandungan yang sekecil ini ada 3,5 sudu gula. Jadi anda merasakan 1, 2, 3, separuh. Ingat, tak semestinya benda itu jimat menyihatkan badan anda. Mungkin 3-in-1 tetapi 3 sudu gula. Nampak tak connection? 3-in-1, 3 spoon of sugar. Nampak? Anda mungkin seorang yang sangat kaya. Anda tidak makan nasi lemak pada waktu pagi, tetapi anda makan sarapan ini, bijirin bintang, yang selalu terdapat di supermarket ataupun di kedai-kedai yang berhampiran di rumah anda. Ini ialah satu serving di mana kandungannya lebih kurang dalam 30 gram macam tu. Ini ialah 30 gram. Tapi berapa banyak gula dalam 30 gram ini? Mari kita lihat. Itu dia. 2,5 sudu gula untuk makanan sebanyak ini. Alamak, jatuh pula. Tak, saya cuba kurangkan jadi 2 sudu gula. Anda mungkin menganggap makanan ini mempunyai gula yang sangat sedikit, iaitu 2,5 gula. Tapi tahukah anda, gula yang mengandungi dalam makanan bijirin ini ialah gula yang sangat tidak sihat untuk anak anda. Yang konon-kononnya anda dapat bertahan sampai habis sekolah kan? Tidak. Sejak dari kecil, kita diajar untuk menuruti pantang larang atau petua yang diturunkan oleh orang tua melalui ibu bapa ataupun datuk nenek tentang cara menjalani kehidupan ini. Kadangkala ajaran ini diselitkan oleh guru-guru di sekolah semasa dalam pembelajaran bertujuan untuk menanam ajaran ini seiring adat dan budaya kita dalam kehidupan bermasyarakat. Persoalannya, apa simbolik di sebalik petua dan pantang larang ini? Adakah keburukan mahupun kebaikan dalam petua-petua ini benar-benar wujud? Kami bawakan kepada anda segmen Orang Tua-Tua Kata di mana kita bongkar semua penjelasan di sebalik petua dan pantang larang yang pelik ini.
Berkait rapat dengan tema makanan kita pada hari ini, terdapat banyak petua dan pantang larang yang diturunkan oleh generasi-generasi terdahulu kepada kita tentang makanan. Sama ada apa yang kita makan maupun cara kita makan makanan tersebut. Makanan sememangnya satu asas yang amat penting dalam kehidupan kita. Jadi, tak hairanlah kalau banyak petua dan pantang larang berkisar tentang makanan. Namun, adakah setiap satu petua itu sebenarnya masuk akal? Atau satu-satu kenyataan itu dibuat hanya sekadar untuk memomokkan kita? Contohnya, pantang larang kalau makan bertindih nanti beristeri dua. Jika mengikut penjelasan yang mampu dicapai oleh akal, petua ini berkemungkinan besar disukai oleh kaum lelaki. Malah mungkin ada yang sengaja makan berlapikkan 2 pinggan. Manalah tahu kod-kod pantang ni menjadi? Kalau dia tak nak, aku terajang sama dia bagi begini. Apa cakap? Kalau makan pinggan bertindih, nanti beristeri 2. Yang aku pernah dengar adalah beralih tempat nanti beristeri banyak. Okey, kalau pinggan bertindih tu maksudnya dia nak elakkan kita daripada makan banyak. Betul. Sebab zaman dulu beras susah nak cari. Zaman dulu masa penjajahan Jepun tu makan ni je, makan apa yang kita tanam ubi kayu je. Kau tambah 2 kali biadab. Sebab itulah dia kata. So bila kita makan beristeri 2 tu macam, tapi kalau aku jadi orang tu, aku makan berapa banyak-banyak pinggan kot. Makan pinggan bertindih tu maksudnya dah ambil satu. Oh, tak ada isu tambah makanan kat sini kan? Kan? Namun begitu, jika kita ikutkan logik di sebalik tidak elok makan bertindih pinggan adalah bertujuan untuk mengelakkan daripada banyak pinggan kotor dan pembaziran yang berlaku jika terpaksa mencuci 2 pinggan dan bukan sekadar 1. Cuma, apa yang mengelirukan adalah kaitan antara makan pinggan bertindih dengan 2 isteri tu. Mungkin orang-orang tua dahulu cuba memomokkan cucu cicit mereka dengan ketakutan dalam kehidupan poligami, atau berkemungkinan juga pada masa dahulu lelaki takut untuk berpoligami. Maka sentimen itu yang digunakan oleh orang-orang tua di dalam pantang larang mereka. Bukankah pelik kalau kita dilihat makan bertindih pinggan sedangkan 1 pun sudah cukup? Maksudnya jangan sebab nanti bila kau habis makan tu, mak kau penatlah nak basuh pinggan banyak-banyak. So macam janganlah makan pinggan bertindih. Dan satu lagi, tak perlu pun makan pinggan bertindih. Marah betul lah aku ke pepatah ni. Satu lagi pantang larang tentang makanan dan pemakanan yang sering kita dengari dalam kehidupan seharian, iaitu kalau makan beralih tempat, nanti banyak kali kahwin. Antisocial zaman dulu dengan antisocial zaman sekarang dia lain. Antisocial zaman sekarang macam okey kau makan seni lepas tu kau main phone. Macam antisocial zaman dulu tak ada smartphone. So kau macam makan lepas tu macam tak naklah aku social dengan kau, aku makan tempat lain. So kau kena kalau kau dah duduk kat situ, kau makan je kat situ, kau bersosial, kau cuba bersosial dengan kat situ juga. Sekarang ni dia cakap jangan makan tempat. Yelah, jangan makan banyak tempat. So kalau kau dah duduk situ, kau dah makan situ, walaupun ada orang yang kau benci tiba-tiba datang, contohnya kat Keduri kan. Lah muka kau kan, dia duduk. Tapi kau jangan alih tempat. Cuba bersosial. Sebenarnya kalau nak diikutkan, tiada kaitan antara makan beralih tempat dan banyak kali seseorang itu akan berkahwin. Ini kerana makan dan kahwin tiada kaitan secara langsung pun. Jika nak dikira yang sebetulnya, seseorang itu dilarang makan beralih tempat kerana lumrahnya ketika makan, pasti ada nasi ataupun lauk yang tertumpah keluar dari pinggan yang kita gunakan. Jadi, jika kita beralih tempat, sudah semestinya banyak tempat yang bersepah akibat sisa makanan yang tumpah. Dan ini akan membuatkan kita sukar untuk mengemas. Jadi, untuk mengelakkan keadaan itu berlaku, ada baiknya kita makan di satu tempat saja. Kalau tadi kita dapat lihat rungkaian di sebalik petua atau pantang larang orang-orang tua berkenaan makan, selepas ini kita akan lihat apa lagi kisah-kisah menarik tentang makanan yang berlaku pada zaman dahulu. Semuanya dalam What the Fakta. Kenapa kalau kita kepedasan, kita harus minum susu? Makanan pedas memang tidak lari jauh daripada kita, penduduk Asia khususnya. Tambahan pula, masyarakat kita dibudayakan dengan cili dan cabai di dalam masakan. Lagi berpeluh, lagi menyengat, lagi banyak sambal ditambah.
Berita baik untuk mereka yang gemar makan pedas tapi tak tahan pedas. Susu dapat membantu anda mengurangkan rasa pedas itu. Sebab susu adalah alkali yang mematikan. Betul lah. Betul ke? Terdapat kandungan kapsaisin di dalam cili yang membuatkan deria rasa kita meletup jika diambil secara berlebihan. Namun begitu, air bukanlah bahan yang terbaik untuk mengurangkan rasa pedas itu kerana ia tidak mampu memecahkan zat kapsaisin yang sudah melekat di dalam mulut kita. Namun begitu, terdapat satu zat di dalam susu yang mampu menyelesaikan perkara ini. Ia dipanggil kaisin. Zat kaisin ini mampu untuk memecahkan kapsaisin yang bergumpal di lidah kita. Selain daripada susu, yogurt dan keju juga mempunyai fungsi yang sama. Jadi, jangan risau jika anda gemakan makanan pedas berapi kerana susu dapat membantu menghilangkan rasa pedas dengan cepat. Namun begitu, sebuah peringatan untuk anda. Jika anda gemar makan makanan yang terlalu pedas, ia mampu membawa kemudaratan kepada sistem pencernaan kita sekiranya dimakan secara berlebihan. Kacang dalam Dynamite. Bila sebut tentang kacang tanah, semua orang teringat tentang mentega kacang ataupun kuah kacang yang dimakan dengan nasi himpit. Tetapi, tahukah anda yang kacang tanah boleh dijadikan salah satu kandungan bom dynamite? Kan ingat tak ada scene yang tikus banyak tu, lepas tu ada peanut butter kat situ. Logik. Tu je aku nak cakap. Betul. Dan anda dibenarkan terkejut sekiranya ini kali pertama anda dengar semua ini. Kacang tanah dan bahan letupan, dua perkara yang tiada kaitan langsung kalau nak difikirkan. Namun begitu, mari kita lihat penjelasan sains di sebalik kenyataan ini. Kacang tanah digunakan di dalam dynamite melalui proses pengekstrakan. Kacang tanah seperti tumbuh-tumbuhan yang lain mengandungi minyak di dalamnya. Minyak ini diekstrak dan digunakan di dalam proses menghasilkan gliserol. Jika anda tidak tahu, gliserol adalah bahan utama dalam pembuatan nitroglycerin yang merupakan bahan letupan yang sangat tidak stabil dan mudah meletup. Namun, setelah dicampurkan dengan tanah diatom atau bahan-bahan organik seperti tanah liat ataupun habuk gergaji, terhasillah dynamite yang selamat untuk dikendalikan. Jadi, jangan risau jika anda takut kacang meletup di dalam mulut anda. Ia cuma mengandungi bahan yang digunakan untuk membuat dynamite. Apa yang menariknya tentang fakta adalah ia berhubung kait rapat dengan kisah yang berlaku pada zaman dahulu. Mari kita saksikan kisah dulu-dulu yang seiring dengan tema kita pada hari ini, iaitu makanan. Keripik kentang dicipta disebabkan seorang pelanggan yang cerewet. Keripik kentang dicipta keripik yang chips kan. Keripik kentang dicipta sebab diorang nak bahan kering sewaktu perang. Sebab perang susah nak bawa makanan basah. Taruh lagi. Seperti yang dikisahkan dalam lembaran sejarah, kisah keripik kentang bermula apabila Chef George Crumb menerima seorang tetamu pada tahun 1853 yang seringkali merungut tentang menu kentang gorengnya. Pelanggan ini mengatakan ia terlalu tebal dan kembang. Chef Crumb mula hilang sabar dan menghiris kentang itu senipis yang mungkin. Kemudian menggorengkannya sehingga ia menjadi rangup. Kemudian Chef Crumb menaburkan garam pada hirisan kentang yang telah digoreng itu. Pelanggan yang banyak songeh itu akhirnya sukakan resepi baru tersebut. Dan snack keripik kentang yang rangup itu mula menjadi popular di kalangan masyarakat dan sering dihidangkan sehingga ke zaman ini. Sos tomato asalnya diperbuat daripada cendawan, bukannya tomato. Diperbuat daripada cendawan? Sos tomato diperbuat daripada cendawan. Salah. Saya tak setuju dengan pendapat awak. Apa benda? Tak logik. Tak logik. Dia macam, kenapa ada cendawan dalam tu? Sebab dia tulis itu sos tomato. Sebenarnya kita boleh saman. Sebenarnya kita boleh saman. Sebab dia tulis kat itu sos tomato. Kenapa ada cendawan? Kalau aku allergic kat cendawan, macam mana? Di abad ke-18, peneroka Inggeris yang tinggal di Malaysia meniru resepi daripada penduduk tempatan iaitu sos jeruk ikan dan mengubah suai sos itu untuk menyesuaikannya dengan selera British maker dengan menambahkan cendawan dan bawang merah. Sos cendawan itu menjadi bahan perap untuk makanan masyarakat British tradisional itu dari tahun 1750 sehingga 1850 sebelum akhirnya ditukarkan kepada tomato sebagai bahan utamanya. Bawang pernah diangkat tinggi darjatnya. Bawang pernah diangkat tinggi darjatnya. Bawang zaman sekarang, never. I never iktiraf you in my life, ever. Apatah lagi nak angkat darjat kau. Godai bawang.
Dalam bahasa Latin, bawang bermaksud mutiara yang besar. Korang pernah bau ketiak yang bau korang pernah bau ketiak tak kan? Bau dia kan seakan-akan bawang. Cuba kau bayangkan masyarakat yang mengangkat darjat bawang tu bau dia apa? Bawang kuasa 2 aku rasa. So, okey, kenapa So sebab dia macam pearl yang besar lah. So, adakah fashion waktu itu adalah gantung bawang? Memandangkan dia adalah mutiara yang besar-besar? Dikatakan masyarakat Mesir Purba memuja bawang kerana bentuknya yang bulat itu melambangkan keabadian. Mereka sering mengebumikan bawang-bawang ini sekali dengan Raja-Raja Firaun dan bawang ini sering diletakkan di makam mereka sebagai persembahan kerana masyarakat Purba Mesir percaya bawang mampu membawa kemakmuran di kehidupan selepas mati. Namun, apa yang lebih pelik apabila bawang kini hanya dikaitkan dengan makcik-makcik kepoh yang suka menjaja cerita di kejiranan mereka. Katak jadikan susu lebih segar. Katak boleh jadikan susu lebih segar. Adakah susu katak itu? So aku assume cara dia menyegarkan susu itu adalah dia celup katak tu. Dia celup. Anda pasti tertanya-tanya bagaimana kan? Suatu ketika dahulu, sebelum peti sejuk atau penyejuk beku dicipta, penduduk di Finland dan juga Rusia biasanya memasukkan katak di dalam susu mereka untuk mengekalkan kesegarannya. Ini kerana sesetengah spesies katak mempunyai peptida pada kulitnya yang mampu untuk membunuh bakteria. So, aku harap diorang keluarkan dulu katak tu sebelum minum. Wow, weh. Kalau katak tu sedang hamil macam mana tu habis Oh, itu yang selasih tu. Kalau cara ini masih wujud lagi sekarang, pasti isu ini viral seiring dengan cicak dalam makanan tin, rambut dalam nasi dan juga kaki lipas dalam bungkusan jajan. Baik, itu saja untuk Wadah Fakta kali ini. Teruskan bersama kami di minggu hadapan untuk lebih banyak fakta yang anda tak pernah fikir untuk fikir. Jumpa lagi minggu depan. Bye!